Seterusnya kita nak tengok apa? Kita nak tengok faktor mutasi. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi? Okey, jadi kita tengok apa dia faktor yang menyebabkan mutasi. Okey, yang pertama apa? Semula jadi. Okey, semula jadi. Maksudnya memang begitulah. Okey, bahagian dia maksudnya semula jadi berlaku mutasi tu. Okey, yang kedua. Mungkin individu tu pernah terdedah kepada sinaran radioaktif yang agak tinggi. Okey, sinar X pun boleh menyebabkan mutasi. Sinar ultraungu, karsinogen, kehamilan pada usia yang lewat pun boleh menyebabkan mutasi. Okey, kat mana kita dapat semua maklumat ni? Okey, daripada buku-buku ilmiah yang awak boleh cari, daripada majalah-majalah berkaitan dengan kesihatan dan juga laman web lah. Untuk masa sekarang ni laman web lah sumber utama untuk kita cari maklumat. Okey. So, uji minda. Jessica berkahwin ketika berumur 32 tahun. Mempunyai sanak saudara yang mengidap sindrom Down. Okey, nyatakan 3 langkah yang Jessica boleh lakukan untuk mengurangkan risiko melahirkan bayi yang mempunyai penyakit tersebut. Okey, jawapan. Apa jawapan? Okey, macam ni. Kalau pelajar nak jawab soalan ni, pelajar boleh tengok faktor tadi. Peta bulatan tadi. Okey, cuba tengok dia punya faktor-faktor yang menyebabkan mutasi. Tadi dia cakap kalau terdedah pada sinaran radioaktif, sinar X, sinar ultraungu, kehamilan pada usia yang lewat. Kan? 32 tahun ni ikutkan dah kira lewat jugalah. Jadi, apa 3 langkah agaknya yang kita boleh tolonglah Jessica ni? Okey. Yang pertama mungkin, kalau umur 32 kan? Jadi, kena pastikan mendapat anak sebelum umur 35 tahun. Kalau lepas lebih daripada tu akan ada risiko lah. Okey. Yang kedua, tidak makan makanan yang mengandungi karsinogen seperti daging yang diproses dan minuman beralkohol. Elakkan pendedahan kepada sinaran radioaktif seperti sinar X. Okey, jadi ini kita boleh elakkan. Kita boleh bagi cadangan pada Jessica. Okey, seterusnya apa lagi yang kita nak tengok? Okey, jadi kita nak tengok tentang penyakit gangguan gen. Okey, baiklah kita tengok. Okey, jadi ini kita dah recall balik yang sebelum ni kan? Sebelum ni kita dah belajar pasangan pertama hingga pasangan ke-22, kita panggil dia autosom. Okey, yang berwarna ungu cair ni. Okey, yang latar background dia warna biru air ni, ada 2 ni, ini kita panggil dia kromosom seks. Okey, jadi kita tengok. Okey, kebanyakan gen yang mengawal sesuatu trait terletak pada autosom. Kalau autosom yang inilah daripada nombor 1 sampai nombor 22 ni. Walau bagaimanapun terdapat juga trait yang terletak pada kromosom seks. Okey, trait ini dikenali sebagai trait terangkai seks dan gen yang terdapat pada kromosom seks ini dinamakan gen terangkai seks. Okey, contohnya trait kegagalan pembekuan darah pada luka yang menyebabkan penyakit hemofilia. Okey. Okey, mari lakukan siasatan. Nak siasat apa ni? Okey, kita tengok. Okey, apa yang berlaku jika ayah buta warna dan ibu pula pembawa? Ibu dia tak buta warna tapi pembawa. Okey, kita tengok Okey, pewarisan penyakit buta warna. Okey, yang ni kan. Okey, kita tengok Ayah dia buta warna. Okey, sebab lelaki kena XY lah. Okey. Lelaki kan, 1X, 1Y. Okey, macam tadi dia cakap, apa-apa saja trait yang berkaitan penyakit ni dia akan berada di X. Jadi sebab lelaki ada 1X saja. Jadi huruf B kecil ni di sinilah dan Y. Okey, ini kalau ayah dia buta warna Okey, kita tengok pula ibu. Ibu dia pembawa.
Okey, disebabkan perempuan ada XX, jadi bila dia kata pembawa, hanya ada satu saja X dia yang ada fenotip yang sebegini. Okey, B huruf besar dan B huruf kecil. Salah satu sahaja yang ada masalah dia punya ni. Okey. Kedua-duanya akan mengalami proses meiosis. Okey, proses meiosis ni dia split dah dua. XB di sini, Y di sini. XB untuk ibu, XB besar dan XB kecil. Okey, jadi bila kita buat persenyawaan, ini sama macam topik minggu lepas. Okey, saya harap pelajar dah fasih dah ni nak buat dia punya sambungan. Okey, jadi yang ni sama dengan yang ni akan dapat XB besar, XB kecil. Okey, bila dia satu saja huruf besar, satu huruf kecil, bermaksud dia pembawa. Anak perempuan dia pembawa. Half untuk buta warna tu ada dalam badan dia tapi tak appear. Dekat luar dia tak buta warna pun dia okey sebab dia hanya bawa separuh sahaja. Kalau pembawa ni dia tak menghidap tau, dia hanya membawa. Okey, yang kedua. Perempuan juga bila hasil persenyawaan ni didapati XB kecil, XB kecil. Kalau perempuan ada dua-dua B kecil, dia punya ni di sinilah. Jadi dia akan dapat anak perempuan buta warna. Okey, kita tengok pula. Okey, combination yang ketiga dia akan dapat XB besar, Y besar. Sebab dia XY dia lelaki lah. Jadi dia ada seorang anak lelaki normal lah kebarangkalian. Okey, lepas tu yang keempat dia dapat XB kecil dan Y. Kalau macam ni, sebab lelaki dia ada satu X saja, dia walaupun dia hanya pada X saja bermasalah, Y memang tak ada apalah. Jadi dia tetap buta warna. Kalau perempuan dia kena dua-dua ada problem baru appear. Kalau salah satu dia jadi pembawa. Kalau lelaki walaupun dia salah satu je, dia tak boleh panggil pembawa sebab X lelaki ada satu sahaja. Okey, raja skema pewarisan buta warna jika bapa buta warna dan ibu pembawa. Okey, kita siasat lagi. Nak siasat apa lagi? Ayah normal, ibu pembawa hemofilia. Okey, kita tengok. Okey, dia sama macam tadilah. Tadi tentang buta warna tadi kan. Bila ayah normal, ibu hemofilia, dia akan dapat macam bawah ni. Dia akan dapat kebarangkalian satu normal, lelaki normal, satu lelaki pesakit hemofilia, seorang perempuan normal, seorang perempuan pembawa. Okey, ni raja skema pewarisan hemofilia jika bapa normal dan ibu pembawa hemofilia. Okey, apa lagi kita nak siasat? Okey, ayah normal plus ibu pesakit hemofilia. Macam tadi ibu dia pembawa kan? Okay, kita tengok. Okey, kali ni ibu dia memang pesakit jadi apabila dah combinekan, kita buat proses ni, didapati akhirnya fenotip anak yang mungkin pasangan ini akan dapat adalah anak perempuan pembawa hemofilia. Okey, dia tak buta warna, dia sihat, cuma dia ada ciri itu dalam badan dia tapi tak appear, tak diterjemahkan di luar. Macam tu. Okey, yang kedua perempuan pembawa hemofilia. Okey, yang ketiga lelaki pesakit hemofilia dan yang keempat lelaki pesakit hemofilia juga. Sebab tu untuk di kata 4 kita buat ujian saringan talisman ni supaya anda tahulah anda kategori mana. Okey. Okey, seterusnya, apakah kaedah? Ada tak kaedah ni untuk kita kesan gangguan penyakit genetik ni? Maksudnya nak tahu awal, ada tak? Okey. Okey, yang pertama, kaedah amniocentesis. Apa dia amniocentesis ni? Amniocentesis digunakan untuk mengesan keabnormalan sel fetus pada minggu ke-15 sehingga minggu ke-20 kehamilan. Okey, pada mulanya kedudukan fetus di dalam uterus dikenal pasti menggunakan teknik ultrabunyi untuk memastikan kedudukan fetus itu selamat. Okey, itulah gambaran dia. Okey, doktor kena betul-betul pandailah nak cucuk ni supaya tak memudaratkan baby. Okey, jarum akan dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu sehingga menembusi dinding uterus. Okey, kemudian bendalih amnion yang mengandungi sel fetus
yang terampai diekstrak keluar. Seterusnya, bendali amnion ini kemudiannya diemparkan. Diemparkan untuk mengasingkan bendali amnion dan sel fetus. Okey, akhirnya sel fetus yang terasing akan digunakan untuk mendapatkan kariotip. Okey, so ini kaedah pertama. Kaedah kedua, kaedah kariotip. Apa itu kaedah kariotip? Okey, kita tengoklah satu-satu. Okey, pertama, sampel sel fetus tisu badan. Okey, diandaikan dalamnya ada sampel sel fetus tisu badan. Okey, kita tambah sikit bahan kimia untuk merangsang mitosis sebab kita nak dapat kasih cepat kan. Okey, jadi tambah sikit bahan kimia. Okey, yang pertama, kita kena inkubasi selama 2 atau 3 hari. Kedua, bahan kimia lain ditambahkan untuk menghentikan mitosis di peringkat metafasa. Tadi kita tambah bahan kimia bagi dia cepat mitosis, tapi lah ni dekat peringkat metafasa kena tambah bahan kimia lain bagi dia berhenti pula masa peringkat metafasa. Okey, jadi kita tengok kat sini. Sel dipindahkan ke dalam tiub dan diemparkan untuk memekatkan sel. Seterusnya, sel dipindahkan ke dalam tiub baharu yang berisi bahan penetap. Okey, apa lagi? Larutan daripada tiub disedut dan dititiskan ke atas slide mikroskop dan ditambah pewarna supaya kromosom lebih jelas. Okey, gambar mikroskop. Okey, kena perhatikanlah slide ni bawah mikroskop dan pelajar kena ambil gambar. Okey, gambar kromosom dipotong dan disusun membentuk kariotip. Kariotip ini digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan yang berlaku pada kromosom. Jadi untuk mengesan sebarang gangguan penyakit dengan lebih awal. Okey. Okey. Jadi untuk kali ini, okey, itu saja untuk pada kali ini. Okey, kita jumpa lagi dalam sesi PDP yang seterusnya.